satu soalan daripada pokok sana. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Ya, baik, alhamdulillah. Okey, baik. Soalan saya, soalan semasa lah Datuk. Soalan semasa. Nampaknya gerombolan yang sedang menghurungi PHPN. Kerana kita tengok hari ini ada statement terbaru datang daripada Ahli Parlimen Labuan. Okey. Sebelum ni rasa saya nak Datuk bagi penjelasan pada kami semua di sini sebagai penyokong PHPN. Apakah akan berlaku lebih besar gelombang ini akan menyatakan sokongan kepada PMX, dan sejauh mana kejujuran mereka ni bersama dengan PMX? Itu sahaja Datuk untuk dia sebenarnya sekarang ni pembangkang ni berantakan. Berantakan. Kalau setakat Kuala Kangsar, Labuan, Langkawi, kalau ada orang ni buat kepala-kepala gila macam ini tu, bagi saya biarkanlah, jangan bazir masa kita melayan sangat. Yang keduanya sebenarnya ramai orang tak tahu, ada di antara dia orang ni pergi jumpa Datuk Zahid, minta Datuk Zahid ni menjadi Perdana Menteri pun ada. Mereka ni bersetuju untuk sokong Datuk Zahid menjadi Perdana Menteri. Datuk Zahid tolak mentah-mentah. Datuk Zahid tolak mentah-mentah. Bukan setakat tu, ada pula yang pergi jumpa PM pula. Mereka minta supaya mereka sedia nak bagi sokongan padu semuanya kepada PMX untuk menjadi Perdana Menteri, dengan syarat mereka minta supaya PMX gugurkan Datuk Zahid daripada kabinet. Dan alhamdulillah saya dengar cerita PMX pun tolak juga. Jadi cuba kita fikir, dia orang punya mainan ni, dia pergi jumpa Datuk Zahid, nak angkat Datuk Zahid jadi PM supaya Datuk Zahid tinggalkan PMX, kemudian dia jumpa PM, dia suruh PM tinggalkan Datuk Zahid. Sebenarnya yang mereka paling takut ni sebenarnya ialah ukhuwah di antara Datuk Zahid dengan PMX ni. Yang ini akan menyebabkan harapan mereka untuk buat kerajaan tebuk atap akan musnah. Harapan mereka akan musnah semusnah-musnahnya. Itu yang sekarang ni dia cuba macam-macam cara untuk membuat kita berpecah. Itu sebab kita pun kena pandai. Kita kena tahu bahawa musuh kita ni, otak mereka ni geliga, mereka sedang mencari helah, mereka mencari jalan macam mana nak memecah belahkan kita. Dan jangan kita mudah sangat nak berpecah belah. Okey? Okey, baik, saya setuju dengan pandangan Datuk. Dan saya nak clearkan otak saya dengan semua viewer yang ada kat bawah. Soalan saya yang kedua Datuk. Soalan ni menarik sebenarnya. Apa yang berlaku pada hari ini, kenapalah walaun ni, cyber trooper walaun ni hari ini sanggup melakukan fitnah yang tidak logik. Dan saya nak Datuk beritahu sikit lah, Ratu Naga and the team ni, termasuk Papa Gomok ni, hari ini telah menghadap PDRM lah. Dan apa nasihat Datuk pada diorang ni sebenarnya? Hala tuju mereka ni sebenarnya ke mana Datuk ni? Segala-gala bagi saya diorang ni memang tak makan nasihat. Kita kena tahu bahawa mereka ni ialah cyber troopers berbayar. Kalau mereka tak buat apa yang mereka buat ni, mereka tak dapat gaji, mereka tak dapat bayaran, mereka tak dapat projek, mereka tak dapat macam-macam daripada orang-orang yang hire mereka. Dia punya paymaster. Ada yang sekarang dah tak boleh bagi projek, tetapi dulu banyak bagi projek. Mungkin dah terhutang budi dan sebagainya. Bila terhutang budi ni, maka tergadai budi. Lebih kurang begitulah. Jadi bagi saya simple sajalah. Kita pun nak pelik dengan kepelikan yang diorang tunjukkan ni,
pun tak payah bazir masa kita nak pelik. Memang kita kena terima hakikat selagi diorang ni tak kembali memerintah, selagi itu mereka akan gunakan segala pengaruh yang mereka ada, media sosial yang mereka ada untuk memburukkan kita, untuk memfitnah kita, untuk menjatuhkan PM kita, supaya mereka ada peluang untuk ambil alih kerajaan. Tapi bagi saya lah, nasihat saya pada diorang ni, move on lah. 6 buah negeri kamu dah gagal untuk jatuhkan kerajaan ni. Pilihan raya di Pulai, kamu gagal. Simpang Jeram, kamu gagal. Pelangai, kamu gagal. Kalaupun kamu berjaya di Kemaman pun, ianya tak memberi kesan apa. Kita tetap ada 2/3. Dan setiap hari bertambah. Itu hari ada 148. Sekarang ni dengan pengakuan oleh Suhaili sudah jadi 149. Jadi bagi saya lah, jangan bazir masa. Itu sebab sekarang ni ramai yang akan melompat. Nak melompat parti tak boleh, tapi melompat memberikan sokongan kepada PMX. Okey? Ada lagi? Ada soalan lagi di studio? Ada. Saya minta soalan terakhir. Saya akan keluar. Silakan. Okey, baik. Soalan saya yang terakhir ialah berkaitan dengan saya mendapat satu perkabaran yang gembira lah. The end of life Perikatan Nasional ni kebangkalian akan berlaku pada 31 Januari, iaitu pertukaran Kebawah Duli Maha Mulia Tuanku Sultan Johor akan diangkat sebagai agung kita yang keseterusnya. Okey. Dan apakah Datuk merasakan mereka melakukan langkah gila-gila, langkah yang tak tahu, langkah 1000 langkah ke apa ke langkah Datuk, untuk mereka menjadi pemerintah negara ataupun ambil alih negara, tebuk atap ni? Adakah ini salah satu alasan kenapa mereka bermati-matian selain daripada menghadapi tuduhan di mahkamah? Bagi saya tidak ada bukti yang mengatakan di bawah pemerintahan Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor sebagai Tuan Agong mulai 31 Januari ni, ianya kemusnahan sepenuhnya Perikatan Nasional. Tak ada. Itu orang boleh buat anggapan, tapi tidak ada kenyataan yang sedemikian rupa. Tetapi yang ada ialah kenyataan Kebawah Duli Tuanku Agong sekarang yang mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau berharap Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri yang terakhir di bawah pentadbiran beliau di Istana Negara. Jadi kalau orang tu guna otak fikir dengan waras, dia akan faham bahawa Kebawah Duli Tuanku sekarang pun tak nak kerajaan Perikatan Nasional, dan Kebawah Duli Tuanku sekarang pun mengharapkan tidak berlaku pertukaran Perdana Menteri lagi. Di bawah pentadbiran Baginda 4 kali dah tukar Perdana Menteri. Itu sebenarnya mesej yang sepatutnya kita baca. Di bawah pentadbiran Kebawah Duli Tuanku yang baru, kita belum tahu. Kita belum tahu. Okey? Terima kasih banyak Datuk atas perjalanan satu. Dan Okay, saya sama. akui lah. Okay. Saya akui apa yang Datuk cakap tu, bahawa Yang Pertua Agong sekarang Sultan Abdullah memang seorang yang tegas dalam urusan ini juga. Dan kita tahu Kebawah Duli yang Maha Mulia Sultan Johor dari awal lagi bercakap tentang perpecahan. Dia bimbang dengan perpecahan. Dia tak suka dengan perpecahan. Dia amat tegas. Kalau ikut TMJ semalam, dia yakin bahawa Kebawah Duli Tuanku Sultan Ibrahim akan memastikan kestabilan kerajaan Baginda. So mesej tu jelas lah. Maknanya tak mungkin akan goyah kerajaan di bawah pentadbiran Baginda. Dan kita tahu Tuanku Sultan Ibrahim ini seorang yang tegas. Kita tengok nanti kalau pembangkang cuba nak buat benda-benda yang merapu bukan-bukan, kita tengok apa tindakan Baginda. Okey? Terima kasih.
Okey, sama. Ada lagi? Kita dah cukup 1 jam. Saya ucap jutaan terima kasih. Minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh beri pencerahan kepada seberapa ramai yang mungkin. Tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.